tentu ketika ini semua orang bercakap pasal survival muafakat nasional ni. Kan pasal kata kalau kita tengok PAS dan UMNO ni, dia dalam PRK 6 pilihan raya sebelum ni dia menang 6-0 kan. Kalau boleh kan, kecuali Sadakan itulah. Jadi ada pihak beranggapan kenapa pula UMNO PAS ni perlukan gabungan baru Perikatan Nasional. Kenapa tak maintain muafakat nasional? Apa pandangan Tuan Guru dalam hal ini? Ya, saya melihat dari segi politik Islam lah. Politik Islam ni walaupun dalam kita memimpin masyarakat majmuk, tetapi mestilah yang menguasai pemerintahan itu kaum yang dominasi masyarakat itu. Jadi yang dominasi ini ialah Melayu, Islam, Bumi Putera. Dengan sebab itulah perlunya penyatuan orang Melayu, Islam, Bumi Putera dulu. Bahkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW pun dalam negara itu, walaupun di Madinah itu orang Islam majoriti, bukan Islam majoriti, campur Yahudi, musyrikin, mereka lebih besar. Tapi dimulakan dengan perpaduan Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj yang masuk Islam dulu. Disatukan dulu. Orang Islam berperang, yang berkelahi disatukan dulu. Lepas tu barulah dia ajak kalangan bukan Islam yang ekstrim bersama dengan penubuhan negara itu. Jadi pendekatan ni perlu kita jadikan contoh. Terutamanya PAS dengan UMNO ni parti yang awal memperjuangkan kemerdekaan. Bukan menyertai pilihan raya yang pertama tahun 55, PAS dengan UMNO yang ikut pilihan raya. Kemudian Parti Negara ada tapi tak menang. Kemudian yang adanya MC, MIC masa itu. Jadi kita ambil ke itulah. Jadi ada pihak mengatakan kenapa dah elok muafakat nasional ni UMNO PAS tiba-tiba kemudian kita nak tambah masuk satu gabungan baru pula dengan Bersatu pula. Kenapa ada perubahan ke arah tu, sedangkan dah cantik dah muafakat UMNO PAS ni ya. Kita tak boleh nafi bahawa Bersatu ni parti Melayu. Parti Melayu Islam. Walaupun mereka parti yang baru tubuh, tapi pemimpin-pemimpin yang berpengaruh ada dengan mereka. Tanpa mereka tak cukup. Dan sebab itu dalam kita buat perubahan Perikatan Nasional ni pun terpaksa kita kena campur. PAS dengan UMNO tak cukup. Mesti dicampur dengan grup Bersatu dan grup Azmin. Ada sekali barulah cukup tu. Itu untuk mencukupkan kita mengambil alih secara demokratik. Itu. Tapi bukan ke ia akan mengecilkan peluang PAS dan UMNO dari segi pembahagian kursi. Sepatutnya dua-dua dah elok dah pembahagian kursi. Sepatutnya jangan kita letak kepentingan kepartaian. Umat itu dahulu mesti diutamakan. Umat itu kena ada tolak ansur sama kita dulu. Ini sangat penting. Sebab itu PAS mengambil pendekatan untuk menggabungkan semua dan mendekatkan semua dalam satu gabungan, satu ikatan persaudaraan. Okey, kalau begitulah dengan PAS setuju pasal dengan Perikatan Nasional dengan Bersatu UMNO ni. Jadi setakat mana sejauh mana sudah mencapai peringkat untuk membincangkan pasal pembahagian kursi? Kursi terlalu awal kerana pilihan raya tak tahu lagi, dan kita baru peringkat mewakili parti masing-masing untuk bincang. Jadi belum ada satu muktamad. Yang penting kita letakkan asas itu dulu. Jadi asas ni sudah ada. Jadi kita berjaya menyatukan tiga ni. Kita tak boleh pisah dengan UMNO, tak boleh pisah dengan Bersatu. Tak boleh. Ni mesti PAS mengambil jalan itu. Dan PAS dengan Bersatu tak boleh. PAS dengan UMNO tak boleh. Tak cukup. Sebab itu mestilah kita gabungkan semua. Walaupun masing-masing itu ada hal masing-masing. Mesti ada orang kata
UMNO ni bersatu ni macam PAS dengan Amanah juga. Saya rasa lain. Amanah ni parti yang bergabung dengan DAP dengan pihak lain. Satu tidak. Itu kena beza itu. Tidak. Itu. Tapi Tuan Guru kan, macam sekarang ni banyak desas-desus lah kan. Awal-awal lagi walaupun belum ada muktamad pembahagian kerusi ni sebenarnya, tapi desas-desus daripada pihak UMNO sendiri, pihak PAS sendiri dan pihak Bersatu sendiri, nampak macam ada konflik pembahagian kerusi tu, tempat mereka bertanding sebenarnya. Jadi adakah benda tu setakat mana sekarang ni macam Muafakat Nasional ni atau Perikatan Nasional ni dah cakap muktamadkan perkara ni, masing-masing macam ingin cuba menunjukkan diri. Ya. Kita tak boleh terikut-ikut dengan desas-desus. Jadi parti-parti ini mestilah menonjolkan kepimpinan yang berwibawa. Kepimpinan yang diikut oleh pengikut dia. Jangan pemimpin terikut dengan pengikut. Patutnya pengikut yang ikut pemimpin. Pemimpin yang menentukan hak tuju, menentukan strategi. Strategi ini pemimpin, bukan ahli-ahli biasa yang buat strategi ini. Jadi kita ambil dari atas, bukan dari bawah. Dengan mengambil kira, bawah kita ambil kira juga. Kita kena sedar UMNO punya akar umbi. Bersatu tak ada akar umbi. Tapi ada pemimpin yang ada pengaruh. Ini Bersatu. UMNO ada akar umbi. PAS akar umbi pun ada, pemimpin pun ada. Tapi kita tak pernah jadi kerajaan dua buah negeri saja. Tapi kita ambil kira semua. Jadi sebab itu kita ambil apa yang mudah dulu. Mudah dulu ialah kita gabung dengan pemimpin dulu. Dengan perkasakan perpaduan, tentukan hala tuju, kita buat garis panduan kita, roadmap kita. Lepas itu kita akan turun ke bawah. Jadi tak boleh kita dengar desas-desus. Jadi soal untung rugi PAS dalam pembahagian kursi ni tak timbul. Tak timbul. Yang penting ialah kepimpinan Islam itu mesti diutamakan, dan Islam yang adil untuk semua. Tak mengabaikan kawan yang lain. Ya. Kalau kita tengok apa ni pada keputusan PRU 14, jika digabungkan undi calon PAS UMNO ni memang diperkirakan antara 30 kursi dalam tangan. Bukan begitu Tuan Guru? Begitulah. Bukan begitu. Apalagi kalau pertandingan dua penjuru. Sekiranya gabungan ini bertanding dua penjuru, besar lagi kita punya kemenangan. Itu penting. Yang penting ialah dua penjuru. Ini mesti kita tegaskan itu. Ya. Tapi maknanya dengan kalau dua penjuru ya, maknanya kursi itu dah melepasi majoriti 2/3. Majoriti muda. Kita harap begitu. Sebelum majoriti muda itu mudah, insya-Allah. Tapi kita usaha dapat majoriti 2/3. Ya. Jadi apa ni Tuan Guru kata tadi, setakat ni peringkat kepimpinan je lah, peringkat akumbi belum pergi lagi lah. Maksudnya dari segi kursi-kursi tradisi PAS dulu yang mungkin UMNO ada, UMNO ambil waktu tu, dan PAS mungkin akan tuntut, itu belum timbul lagi. Belum. Akar umbi kita pergi juga, tapi melalui aktiviti kempen, aktiviti kegiatan masyarakat. Jadi masalah kursi ini tak timbul, tak pergi pada akar umbi. Ya. Jadi dari segi akar umbi punya respon tentang Perikatan Nasional ni macam mana? Akar umbi PAS. Saya percaya dan yakin kepimpinan semua parti ini boleh menguasai akar umbi mereka. Akar umbi ini patuh pada pimpinan mereka. Hanya kita lihat walaupun PAS baik, UMNO baik, walaupun tak setuju, bila masuk pilihan raya mereka boleh bekerja. Kalau ada sikit sangatlah yang serpihan itu tak banyak. Ya. Jadi PAS ni dia berbeza dengan parti lain. Tak dengar khabar ada ada wakil rakyat lompat. Apa formula PAS dalam mengekalkan formula kita ialah formula tarbiyah, mendidik ahli. Kita memperdekatan bahawa politik sebahagian pada agama. Agama tak berpisah dengan politik berpisah dengan agama. Jadi bila ada hal-hal ini, kita ikatkan melalui bai'ah, janji setia kepada perjuangan. Ini sangat penting. Jadi janji setia inilah yang menjadikan
kita punya wakil rakyat konsisten. Ya. Tuan Guru tadi bercakap pasal bai'ah. Ya. Saya ingat saya pada 2018 Ketua Dewan Ulama PAS Dr. Mahfuz ada bercakap pasal sumpah bai'ah talak 3 yang perlu dilafazkan oleh calon parti tu pada PRU14. Adakah bai'ah talak 3 ni masih lagi? Tidak, itu bukan asas bai'ah. Dia kalau kita baca dalam sejarah Islam, ada benda-benda yang bukan talak 3. Kalau langgar kena pergi haji jalan kaki selama 30 tahun. Okay. Kalau balik kita tak lama. Ini semua benda-benda yang sampingan-sampingan yang menjadi asas pada bai'ah itu. Okay. Kita bai'ah itu ialah kesetiaan kepada dasar dan matlamat perjuangan. Ini penting. Jadi bagaimana timbul bai'ah talak 3 tu? Itu khusus bagi negeri Kelantan. Bila Kelantan tinggal satu kerusi, simple majoriti yang sangat kecil. Okay. Jadi arwah Tok Guru dulu dia sangat bimbang ni wakil rakyat ni melampak. Itu ceritanya kerusi Kelantan. Jadi tak boleh jadi satu dasar lah. Jadi kes yang tertentu lah. Jadi maknanya untuk menghadapi PRU 15 ni tak ada PAS akan guna pakai bai'ah talak 3. Dasar bai'ah itu. Jadi adakah semata tu bai'ah maksudnya bai'ah tu lah formula PAS untuk memastikan wakil rakyat tak beralih ke parti. Ya, itu dia ajar Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bila nak berhijrah ke Madinah, di mana Nabi meminta orang-orang Madinah, pemimpin sahaja, bukan ahli biasa. Aus dan Khazraj, bahkan ada dua orang wanita, berbai'ah. Selama 70 orang saja. Bukan 1000 orang, 70 orang saja dianggap sebagai wakil kepada masyarakat Madinah. Ini yang dibai'ah. Kemudian bila Nabi wafat, bila dilantik Abu Bakar jadi khalifah. Jadi pemimpin-pemimpin itu berbai'ah kepada Abu Bakar. Kesetiaan. Selagi dia patuh pada ajaran Islam. Itulah tiap-tiap orang. Ini bai'ah ni ada dalam fiqh politik Islam sebenarnya. Ya. Jadi macam bila PAS melihat apa ni, ada parti-parti lain, wakil rakyat ada lompat ni kan, sedangkan rakyat dah bagi dia mandat waktu pilihan raya. Jadi apa Tuan Guru boleh nilaikan benda ni, Tuan Guru? Itu masalah jati diri lah. Jati diri masing-masing. Kemudian masalah konsisten parti itu sendiri dengan dasar. Kalau parti itu mengubah dasar, tak boleh ikut parti itu. Ini Islamnya mesti dia asasnya. Agama lain, parti ialah satu mekanisme yang memperjuangkan Islam. Maksud Tuan Guru kalau macam parti itu mengubah dasar. Mengubah dasar. Okay, jadi maksudnya pemimpin tu boleh langgar itu. Ya. Ya, dalam Islam. Jadi apa ni, ialah dia tidak adil lah pada kita ada 13 juta pengundi kan. Memang tak adil lah bila orang lompat parti selepas menang pula. Yalah, sepatutnya bila lompat parti itu bilang rakyat semula lah. Rakyat berhak. Kecuali kalau parti itu lompat. Itu lain cerita. Rakyat mendukung wakil rakyat itu. Bukan mesti lompat parti boleh lompat juga. Ya, tapi sehingga kini bila kita ajukan pada orang tertentu, kenapa tidak ada undang-undang untuk mencegah lompat parti ni? Diorang kata tak boleh. Macam dia tersekat bila ada satu kes di Kelantan, saya ingat, tak tahu di Kelantan 70-an dulu kata. Diorang gunakan isu itulah. Jadi PAS fikir PAS berpendapat undang-undang mengekang lompat parti ni boleh buat. Saya rasa kita mesti fleksibel. Bukan saya lompat parti, termasuk parti lompat, dua-dua sekali. Itu sebab tu kita boleh pegang pada dasar yang ditunjuk oleh Islam. Selagi patuh kepada akidah perjuangan, sama ada orang atau parti itu sendiri, selama itulah kesetiaan berlaku. Kalau sekiranya orang tu
melakukan suatu kesalahan yang ternyata melanggar dasar perjuangan parti, maka perlulah kita betul layaklah dia keluar. Ataupun parti itu ubah dasar. Pernah berlaku dalam dunia Islam. Contohnya parti Istiqlal di Morocco. Parti yang diasaskan kepada Islam oleh Al-Alfasi, pejuang yang terkenal di Morocco. Bila dia meninggal dunia, parti itu sudah ubah dasar dia. Itu pernah berlaku. Ya. Ya, maknanya ni yang Tuan Guru cakap parti lompat ni. Ya. Ya. Ni Tuan Guru, saya nak membawa balik tahun 70-an dululah bila PAS menyertai Barisan Nasional kan. Ya. Kini PAS kembali pula bekerjasama dengan UMNO yang ditunggak BN. Ya. Jadi bagaimana tahap keyakinan PAS bagi melakkan PAS ditikam dari belakang, jatuh dari lubang yang sama kali kedua ni. Ya. Yang penting kita konsisten dengan syarat kerjasama. Itu sangat penting. Kalau kita konsisten, insya-Allah kita akan selamat. Apa yang berlaku 72 kita tidak 70-an kita tak rugi sebenarnya. PAS bekerjasama dengan UMNO di masa itu, bermula dengan campuran 73 kemudian 74 Barisan Nasional berasaskan kepada dua-dua pihak menghormati pelaksanaan menyelamatkan umat, melaksanakan Islam yang adil untuk semua dan ajaran-ajaran lain. Itu yang berlaku di masa itu. Dan berlakulah suatu perubahan dalam kerajaan sehingga hari ini kita melihat berlakunya kesedaran Islam, kepahaman beragama dalam masyarakat, memerdekakan ummah daripada penjajahan pemikiran. Ini kehebatan yang berlaku di Malaysia. Itu hasil kerjasama itu. Adapun perpecahan itu ialah kerana krisis dalaman. Krisis dalaman sama ada dalam UMNO sendiri, termasuk dalam PAS sendiri, itu puncanya. Krisis antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, USNO disingkirkan, buat parti berjaya, kemudian ini berpihak pada pihak yang ini, itu benda-benda sampingan, bukan benda-benda asas. Benda asas. Itu semua itu pecahnya itu ceritanya. Itu ceritanya. Jadi maknanya PAS pula ada krisis menubuh parti berjasa itu. Itu. Bukan krisis, bukan perkara dasar lah, bukan perkara dasar. Sama dengan UMNO ya, sama-sama. Masalah dalaman. Ya, dalaman masing-masing. Jadi macam akan memberi PAS ialah dia maklumlah benda ni. Ya. Diorang pun yakin PAS tidak akan kecewa lagi. InsyaAllah kita harap sama-sama tak kecewa. Tuan Guru, macam sebelum ni macam PAS kan bergerak sendiri sebelum ni tidak ada mana-mana parti gabungan yang menyertai PAS. Dan PAS dilihat sebagai kingmaker, menentukan hala tuju mana-mana parti yang orang cakap kerajaan waktu tu. Tapi sekarang ni PAS dah bergabung dengan Barisan Nasional. PRU akan datang dengan serpihan daripada PH lah. Parti-parti. Jadi kingmaker tu masih relevan lagi tak untuk PAS sebenarnya? Kingmaker ni relevan, tunggu keputusan pilihan raya. Tengok berapa kursi masing-masing dapat. Kalau PAS dapat kursi besar pada UMNO atau UMNO dapat kursi besar pada PAS, masing-masing jangan khianat. Kalau PAS dapat besar pun, PAS tak boleh tinggalkan UMNO. UMNO besar tak boleh tinggalkan. Bersatu pun tak boleh tinggal. Ini insyaAllah. Tapi persefahaman tu ada tak? Jangan tinggalkan antara satu sama lain. Yang pentingnya kita setia pada perjanjian. Kita ada piagam. Jadi piagam Muafakat Nasional tu dah ada. Dan saya rasa bersatu yang ikut tu berdasarkan piagam yang sama. Kena ikutlah. Piagamnya. Bukan dibuat satu lagi piagam Perikatan Nasional, bukan? Saya rasa piagam itu boleh terima semua. Ya. Tapi nama saja. Tapi Tuan Guru bercakap pasal piagam ni kan. Kalau kita tengok pengalaman sebelum ni, Pakatan Harapan tu ada perjanjian sampai ada nak naikkan Anwar sebagai PM. Ketujuh kan. Pun dilanggar agak. Macam mana boleh dipercayai piagam tu? Kita bergantung pada piagam, bukan siapa PM. Macam mana? Kita bergantung piagam, bukan perjanjian siapa PM. Ini asasnya piagam itu. Dasar-dasar perjuangan ini sangat penting. Siapa PM itu perkara yang lain, yang sampingan. Yalah, macam Tuan Guru tadi bercakap pasal Tuan Guru bercakap tadi pasal bila PAS menang kursi besar, kita tak boleh kena UMNO. UMNO
menang kursi besar pun tak boleh. Ya. Dia berpandu pada piagam tu. Ya, piagam itu. Tapi adakah piagam tu PAS sendiri yakin akan dipatuhi dan tak dilanggar? Saya percaya pengalaman daripada ketewasan pelanggan yang 14 mengajar kita semua supaya jadi ikhlas. Ya. Siapa yang menandatangani piagam tu? Pemimpin parti. Ya, pemimpin parti. Dua pihak. Ya. Presiden lah. Presiden. Tiga pihak lah. Sekarang ni baru dua pihak. Sekarang ni bersatu baru ikut situ. Okey. Dan insya-Allah bersatu pun kita akan samalah. Sama ada atas nama Peringkat Nasional ataupun Perikatan Nasional. Penting nama tak penting, yang penting tu kita bersatu, itu yang pentingnya. Ya. Okey, Tuan Guru, saya nak tanya sikit berkenaan dengan jikalah pilihan raya PRU15 nanti akan bermula penggabungan antara PAS, Barisan Nasional dan juga sekian Barisan Bersatu tu. Jadi mungkin sebelum ni kalau kita tengok Pakatan Harapan dia menggunakan satu logo. Jadi kalau macam Pakat Nasional sendiri kita berbincang untuk menggunakan satu logo ataupun masing-masing dengan logo sendiri untuk bertanding seperti sebelum ni ke macam mana? Logo ni bergantung kepada bagaimana kita nak memberi kepahaman pengundi. Kalau lebih mudah pada pengundi, satu logo lah. Kalau tak sempat nak buat satu logo, pakai logo masing-masing lah. Itu boleh buat, pernah. Kita dengan Semangat 46 dulu logo masing-masing. PSD pun pakai logo masing-masing. Akhir dia pakai satu logo. Bahkan dia Sabah pernah. Logo tak ada masalah. Tak ada lagi masalah. Tapi kalau kita pakai logo baru Perikatan Nasional, timbangan takut tidak dikenali. Sebabnya kita sudah menerima asas pertandingan dua penjuru. Jadi kalau dua penjuru, kalau tak timbul lah sebab itu. Logo ni sampaikan saja. Ni Tuan Guru, saya nak balik pada piagam tadi. Maknanya memang ada perjanjian hitam putih lah. Hitam putih maknanya mengikut undang-undang ke atau apa macam mana? Mengikut asas perlembagaan kita. Islam Agama Persekutuan. Hak Bumi Putera. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menerima masyarakat majmuk. Adil untuk semua. Ini asas-asas. Asas-asas yang umum. Jadi bukan saja kita yang Melayu Islam ni, termasuk parti-parti yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim, menerima. Contohnya dalam Barisan Nasional ada MCMIC. Dalam PAS Gagasan Sejahtera, parti kita, parti apa yang bukan Islam, Dewan Himpunan, termasuk gabung dengan Sabah dengan Sabah, Gagasan Sabah, ada parti dia sendiri. Itu boleh menyatukan gitu. Ya. Jadi selepas ni Parti Bersatu akan dibawa mendatangani pilihan. Ya. InsyaAllah. Dan Tuan Guru sendiri percaya tidak akan ada pengkhianatan, sabotaj. Kita akan usaha sebagai upaya. Kalau ada sabotaj, yang setia tu selamat. Yang tak setia akan terpinggir. Walaupun PAS mungkin akan memenangi kursi lebih banyak ke dalam PRU15 pun takkan ada. InsyaAllah. Setakat ni PAS dia akan kekal bertanding di kursi di sebelah Kelantan, Terengganu dan Kedah ke ataupun macam mana? Mungkin ada perjanjian PAS ketumpukan DUN, BN dan Bersatu tumpukan pusat parlimen macam mana? Itu negeri yang kita kuasai sekarang, iaitu Kelantan dengan Kedah. Dalam masa yang sama PAS ada cawangan, ada kawasan di seluruh negara, 190 kawasan. Kawasan PAS. Itu kawasan kota parlimen. Sikit yang tak ada, yang daripada 222 tu tak banyak. Yang tak ada kawasan. Jadi kawasan-kawasan ada cawangan-cawangan kita. Ada jentera-jentera kita. Di mana kursi ini berdasarkan kepada jentera kita, kedudukan kita berdasarkan kepada untung rugi kerjasama. Contohnya kadang-kadang undi kita tak banyak tapi penentu untuk memenangkan rakan kita. Kadang-kadang rakan kita penentu untuk menangkan kita. Itu kena ambil kira. Ya. Maknanya untuk PRU15 PAS lebih banyak bertanding di kursi DUN.
maksud tu? Tak semestilah. Lihat kepada kewajaran akan dibincangkan. Itu masih peringkat perbincangan lagi. Tapi banyak penganalisis kata kalau PRU tak ada adakan waktu terdekat ni dalam tahun ni, hujung tahun ni, termasuk teguran Dali sendiri dengan kadar pengangguran ni. Ya, masalah juga pada Perikatan Nasional. Apa pandangan Tuan Guru? Memanglah masalah dan kita kena atasi masalah tu. Dan kita dah ada pengalaman. Di sini dah ada pilihan raya. Ini yang di Slim ada pilihan raya. Ini pengalaman musim wabak bagaimana kita nak buat pilihan raya. Mungkin pilihan raya musim wabak ni meredakan ketegangan. Ialah maksudnya je. Kita boleh manfaat media sosial macam-macam boleh manfaat. Kempen rumah-rumah. Ya. Jadi bukan ke lebih baik PRU 15 diadakan dalam sebulan dua ataupun atau tahun ni? Saya bersetuju lebih cepat kerana kerajaan Perikatan Nasional memerlukan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Dan kita nampaknya pilihan kecil dah adakan, nampak begitu. Sebab itu perlu kita adakan segera untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih. Ya, kita harap begitu. Ya. Maksudnya kita nak buat cepat tu untuk kita melihat sendiri majoriti. Ya, sekarang ni kita dapat majoriti, simple majoriti, wakil rakyat. Tapi langsung berakyat terus. Ini sangat penting. Ya. Dan kalau diadakan pilihan raya ni insya-Allah lah Perikatan Nasional boleh, insya-Allah kita boleh menang. Dan kita semua parti-parti kita dah bersedia. Macam dari segi katalah pilihan raya ada kau cakap kemenangan tu berpihak kepada Perikatan Nasional, Tuan Guru. Ya. Macam pembahagian negeri tu sebenarnya untuk parti-parti tertentu menakluk negeri-negeri, contoh seperti yang Johor sebelum ni masa ketika PH menang itu diberikan kepada Bersatu. Jadi macam PAS sendiri, adakah rasa rela untuk melepaskan contoh macam kerusi di Kedah, di Kelantan atau di Terengganu jika Mufakat Nasional ini berjaya? Itu kita akan lihat bila keputusan Melaya dulu. Bila berlaku sebab, barulah kita boleh buat satu keputusan. Dan kita rasa tak jadi masalah. Contohnya di Perak. Perak tu satu je. Boleh jadi menteri besar. Boleh terima PAS, boleh terima UMNO, boleh terima. Di Johor begitu, ni begitu. Dia di Kedah dalam keadaan begitu. Di Kelantan dengan Terengganu lain. Itu kita lihat kewajaran lah. Ya. Ni Tuan Guru tadi bercakap tentang 22 bulan bawah Pakatan Harapan ni perit. Apa maksudnya? Keperitan. Ya. Keperitan macam mana Tuan Guru maksudkan 22 bulan oleh PH? Saya rasa Pakatan Harapan dia tak tahu dia kerajaan. Dia masih bersikap pembangkang. Kalau kita lihat perbahasan dia dalam parlimen, gerak-gerik cara dia tindakan, cabang-cabang dia sebagai pembangkang. Walaupun dia dah ada kerajaan, dia tak tahu. Dan bila kita tanya di parlimen, ini kerajaan dulu. Dia tak boleh nak tunjuk dia sendiri. Ya. Tak ada pada dia sendiri. Jadi itu antara diorang boleh bertahan 22. Ya. Saya nak tanya sikit Tuan Guru. Saya nak selip macam mungkin selepas ni ada pilihan raya kecil di Slim. Datuk Husairi hari tu meninggal. Macam PAS sendiri ada buat perbincangan tak dengan macam Barisan Nasional dengan Bersatu yang ini, sebab kita nampak sekarang ni macam sebelum ni pun arwah Datuk Husairi pun dia menang dalam 44% saja peratus dia. Lebihnya dimonopoli oleh Bersatu dan juga PAS. Jadi ada perbincangan lanjut tak tentang kerusi itu kita serah pimpinan perangkat negeri buat pinjaman. Dan memang kalau campur-campur tolak, kalau campur PAS dengan UMNO boleh menang, PAS dengan Bersatu boleh menang. Dua-dua menang-menang. Jadi tak perlu bertanding lah. Sebab itu kita harap tak ada masalah, insya-Allah. Mudah-mudah. Ni dahulu apa beza PAS waktu era arwah Ni Aziz dengan sekarang? Ada perbezaan ke, ada perubahan ke? Saya rasa tak ada beza. Bahkan strategi yang kita ambil ta'awun siasi ni masih Tok Guru masih hidup lagi. Di mana pendekatan kerjasama politik yang terlalu kemas, coalition ni terlalu ketat sehingga tak boleh nak bertembung. Kita kena buat fleksibel sikit, iaitu cooperation.
kami bincang antara Dr. Harudin, Tok Uni Aziz dan beliau sangat menarik dengan pendekatan ini dan saat akhir. Jadi kerjasama yang kita buat hari ni diasah masa beliau masih hidup lagi. Ya. Jadi tak timbul lah macam Tak timbul. orang kata apa ni PAS waktu era arwah tu lebih ekstrim. Tak betul. Tak betul. Tuan Guru Kerana suasana berubah. Suasana berubah. Dan Tok Guru ni menyedari bagaimana di peringkat awal-awal berlaku keadaan itu, dia melihat contohnya DAP yang ekstrim. Walaupun kita kerjasama dengan DAP dalam satu gabungan, tetapi dia masih menganggap kita sebagai lawan. Jadi macam mana kita nak kerjasama macam tu? Dan ini terbukti waktu RUU 355. Ya. Kenapa apa ni Tuan Guru rasa RUU 355 tu ditolak sedangkan dia nak memperkasakan mahkamah syariah kan? Ya. Kenapa waktu itu? Pandangan saya, Islamofobia mempengaruhi DAP. Apa sebentuk Islam dia tak setuju. Bukan sahaja bahkan masalah kita mengharamkan arak bagi orang Islam sahaja. Itu pun dia tak setuju. Padahal kita orang bukan Islam, kita tak ngaruh. Dia tak suruh. Dia tak suruh siapa begitu sekali. Jadi tak boleh lah kalau sampai campur tangan lah hal orang Islam pun dia campur juga, tak boleh. Tapi tak ada ke PAS menerangkan dalam mesyuarat waktu itulah kepada DAP? Alhamdulillah, saya paling banyak dialog dengan mereka. Ditugaskan oleh parti sejak tahun 90. Dan dialog itu hujah mereka ialah takut orang bukan Islam tak undi mereka. Itu yang mereka fikir itu saja, nak menang pilihan raya. Bukan nak selesaikan masalah. Jadi setakat mana perkembangan untuk usaha untuk melaksanakan RUU 355 ni? Bergantung kepada sekarang ni kita jadi kerajaan. Macam tu mana Presiden buat kenyataan. Dulu kita pemakah ni kata kerajaan. Prosesnya ialah proses pindahan perlembagaan. Ini melihat kepada mana didahulukan. Oleh kerana kita menghadapi masalah COVID dahulu pada hari ini, masalah hal lain dulu, maka kita dahulukan apa yang didahulukan dulu. Ini itu tak hilang daripada perjuangan kita. Tapi lihat mana yang perlu diutamakan. Ya. Tuan Guru, semua bercakap tentang isu-isu macam penyelewengan rasuah, itu antara faktor lah orang kata jatuhnya Biar Bahasa Nasional. Sekarang ni pun orang cakap pasal Zahid dengan Najib pun sedang menghadapi pendakwaan rasuah. Najib besok dia punya keputusan kan. Jadi ialah apa pendirian PAS lah dalam perkara ni lah, kalau dia mati bersalah atau tak lah. Sebab macam saya sampuk sikit, kalau mengikutkan kata Tengku Razali baru-baru ni, wawancara dia mengatakan kalau macam pemimpin yang bermasalah seperti dia menekankan kepada Najib dan juga Zahid Najib, beri laluan kepada orang lain, tak perlu bertanding lagi. Jadi pandangan Tuan Guru sendiri macam mana? Yang pertama, terpulang pada parti masing-masing nak menentukan calon. Masing-masing UMNO, PAS, masing-masing ada hak calon. Yang kedua, saya berperang kepada konsep orang yang bawa ke mahkamah belum dihukum tak boleh kata salah lagi. Itu mesti. Jangan kita hukum dia belum dia putus di mahkamah. Bahkan kalau diputus pun ada apel lagi, ada lagi, banyak lagi. Yang kedua, pilihan raya ni mengambil kira kepercayaan rakyat. Rakyat di bawah tu percaya pada dia lagi. Itu. Dia belum dibuktikan, rakyat percaya pada dia. Itu perlu diambil kira semua. Kalau kita ambil orang yang rakyat tak percaya pun, susah juga. Jadi ada pihak mengatakan wujud keimbangan pasal Permufakatan Nasional pun melibatkan UMNO, dan kalau UMNO diterajui oleh orang sebegini ada cacatnya lah. Saya rasa kita lebih baik daripada PS. PS orang yang bawa di mahkamah dihentikan. Ini tak dihentikan. Itu dipercaya. Ini ya beza. PS dengan kita. Lingkuan dan lain dia buat berhenti tengah-tengah jalan. Kita tak berhenti, kita dibicarakan. Itu beza. Itu poin yang sangat penting untuk bezakan.
Macam apa ni, macam PAS sendiri ada pengalaman, orang cakap PAS macam-macam tapi tak ada bukti. Ya, ya. Ada tak pengalaman PAS dari segi macam apa ni yang dengan Sarawak Tribune tu? Sarawak Report. Sarawak Report. Ya. Kita ada pengalaman dan orang PAS boleh faham sendiri. Ada ke benda Sabah UMNO bagi duit kat PAS untuk lawan UMNO? UMNO bagi duit 90 juta sampai jatuh UMNO di Terengganu, tak menang di Kelantan. Di Kedah begitu sekali kerana UMNO bagi duit untuk lawan dia. Itu satu benda yang orang boleh, tapi orang Batak Timur faham. Cuma sebahagian orang tak faham. Kerana dipengaruhi oleh media sosial. Ini jadi masalah. Ya. Bercakap tentang sebahagian orang tak faham, kalau kita tengok konteks lagi luas, ada yang bersuara sebahagian besar orang tak faham tentang percaturan Tun Mahathir. Ada yang mendakwa Tun Mahathir kuda Trojan, nak masakkan PH dari dalam atas agenda geopolitik barangkali. Boleh Tuan Guru ulas? Saya Tun Mahathir ni dalam keadaan saya tak setuju dengan dia. Tak ada apa yang saya setuju dengan dia, banyak. Kita anggap ketokohan dia tu ada di peringkat internasional. Dia seorang yang berani, yang tegas menghadapi kuasa-kuasa besar, kuasa barat, konsisten. Itu kita hormati. Bahkan kita kena sedar dalam masalah mempertahankan hak bumi putera. Dia seorang yang sangat tegas. Dia tidak tolak ansur dalam ini, kita kena hormat. Cumanya pendekatan itu saja kita belajar dengan dia. Pendekatan dia nak orang ni, kita nak orang ni. Itu jadi itu bukan biasalah. Kalau kita tengok sejarah Tuan Guru, pergerakan bersih ni, umum maklum pergerakan bersih ni bukan pergerakan bersifat domestik. Ada campur tangan asing. Tun Mahathir ketika PRU 12, Tun Mahathir pernah keluar kenyataan, siapa beri pangkah kepada Anwar Ibrahim bererti dia memberi pangkah kepada George Soros. Tapi secara misterinya menjelang PRU 13, Tun Mahathir lompat pula daripada bersama dengan BN. PRU 13 menyertai pula blok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalnya kenapa? Macam mana komen Tuan Guru? Kenapa Tun Mahathir main percaturan yang buat kita tertanya-tanya ni? Kenapa? Saya rasa itu kelincahan politik dia. Dan dia ada matlamat. Dengan sebab itu kenyataan Tun Mahathir kadang-kadang kena baca terbalik. Terbalik. Contohnya saya nak sebut, dia buat kenyataan pernah. DAP lah yang lantik saya jadi PM. Ketika di Kelantan. Ini nak beritahu bahawa DAP nak berkuasa ni. Itu. Kena baca di situ. Jangan kita, ni apalah tu ni sokong DAP. Jadi kita kena baca dia punya kenyataan dia. Tak boleh baca selapis lah, kena baca banyak lapis. Soalannya Tuan Guru, bila Tuan Guru dan PAS tu sendiri mula baca kenyataan Tun Mahathir ni secara terbalik, secara reverse, bila tu? Adakah sewaktu Tun Mahathir dah bersama dengan Pakatan Harapan atau sebelum tu lagi? Tuan Guru dah boleh baca percaturan Tun Mahathir? Sebelum tu saya dah baca dah. Kalau boleh tepat lagi sebelum tu, tahun bila tu? Saya tak boleh tetap tahun. Dengan sebab itulah dengan bersih sebagai contohnya, Tun seorang yang faham apa berlaku di sebalik bersih ni. Dengan sebab itulah bersih satu kita ikut, bersih dua kita ikut, bersih kita tak ikut. Bila tak ikut bersih tu gagal. Ini menandakan bahawa kita lebih banyak nak dipergunakan melalui ini yang berlaku di Mesir, berlaku di mana-mana, di Syria mana-mana. Jadi kita lebih banyak dihadapkan oleh orang, jadi proksi kepada campur tangan asing. Itu. Baik, cakap tentang proksi kepada campur tangan asing. Ini isu yang isu geopolitik yang sebenarnya kami percaya semua masyarakat harus cakna. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika PRU 13 pernah keluarkan kenyataan yang dipetik oleh banyak media. Dia nak bawa Arab Spring ke Malaysia dan dinamakan Arab Spring, iaitu revolusi tu, yang bertopengkan demokrasi sebagai Malaysian Spring. Adakah waktu tu PAS bersama dengan Datuk Seri Anwar sewaktu isu Arab Spring ni, atau PAS dah mula menolak Datuk Seri Anwar? Kita membaca bahawa politik Malaysia mestilah dikuasai oleh orang Melayu Islam, walaupun masyarakat majmuk.
masyarakat majmuk, mesti orang Melayu Islam menguasai politik negara. Tan Sri Anwar, dia membaca politik asal mendapat kuasa, walaupun sokongan siapa saja. Ini beza kita dengan dia. Sehingga meninggalkan dominasi kekuasaan. Dan sebab itulah bila menang pelarian ke-14, bagaimana kerajaan dominasi majoriti bukan Islam dalam kerajaan itu. Sedangkan rakyat 69% adalah orang Islam Putera. Ini berlaku keadaan tidak imbang, tidak menstabilkan keadaan politik. Itu. Yalah, jadi maknanya Datuk Seri Anwar dia tak main bela lah. Kalau kita tengok apa di dalam 22 bulan ni tak memperjuangkan orang Melayu. Saya bacaan politik yang salah. Macam politik yang salah. Maksudnya merujuk kepada Datuk Seri. Ya, tak betul. Bacaan politik tak kena. Tun Mahdi, dia pergi lebih terperinci lagi tentang Datuk Seri Anwar ni. Ya. Misalnya dekat blog Check That ni, banyak clue yang kita percaya dia tinggalkan. Antaranya dia cakap Datuk Seri Anwar ni mohon bantuan pelobi-pelobi. Malah dia sebut nama, Tun Mahdi sebut nama Paul Wolfowitz, Cohen, neo-konservatif kumpulan yang tentukan dasar Amerika untuk berpihak kepada negara musuh Islam. Apa pandangan Tuan Guru tentang Anwar dengan dakwaan Dr. Mahathir tentang hubungan Datuk Seri Anwar dengan pelobi-pelobi? Saya berpihak pada Tun sejak krisis ekonomi akhir tahun 90-an. Apabila ini mahu bergantung kepada tabung kewangan antarabangsa, tak bergantung pada diri sendiri, IMF. Dan kita melihat bahawa Tun bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ini satu neraca yang sangat betul, yang kami baca. Bukan akhir-akhir lah. Itu, ya. Tuan Guru, apa ni, boleh kongsi sikit pengalaman Tuan Guru sebagai duta khas Timur Tengah ni. Apa yang setakat ni yang Tuan Guru telah lakukan sebagai dua hala kita Malaysia ni dengan yang pertama, saya sangat menghargai walaupun tugas sangat berat, percaya kepada saya dan mendapat penghargaan dari rakan-rakan di luar negara. Kerana saya kebetulan saya juga ahli kepada Persatuan Ulama Sedunia dan ahli Baitul Maqdis dan beberapa NGO antarabangsa. Jadi mereka memberi kepercayaan. Walaupun dalam keadaan suasana wabak COVID berlaku, aktiviti boleh dilaksanakan melalui online dan melalui perjumpaan dengan duta-duta negara-negara Timur Tengah. Sekarang ini sudah ada pertemuan dengan duta-duta. Pertemuan di mana saya telah diberi suatu tugas yang terperinci. Kerjasama ialah yang pertama, kerjasama dari segi Islam, pendidikan, pelaburan ekonomi, penyelesaian politik. Itu asas-asas yang diberilah. Dan saya ikut lain diberi itu dan ikut wilayah yang ditugaskan kepada saya. Wilayah mana tu Tuan Guru? Asia Barat lah. Asia Barat ni ialah termasuk Republik Islam Iran? Ya, termasuk Iran, termasuk Turki, termasuk Azerbaijan. Itu istilah permainan Asia Barat. Dan sebahagian utara Afrika atau Indonesia. Lanjut sikit. Macam apa pandangan macam negara-negara Islam Asia Barat lah. Apabila melihat perkembangan politik Malaysia hari ini kan, yang setelah 22 bulan bertukar balik kepada Muafakat Nasional ni. Jadi pandangan dia orang mungkin daripada segi politik, daripada segi ekonomi, pelabur, pandangan mereka macam mana dengan Malaysia ni? Saya melihat sudah ada sedikit keinsafan. Selama ini mereka sangat bergantung dengan Europe, bergantung dengan Barat. Mereka menyalahgunakan semua yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Mereka kelabur dengan cara yang tak betul. Tak mendatangkan pulangan, memajukan negara mereka sendiri. Sekadar dapat duit saja. Sepatutnya saya dah lama dalam interview Al Jazeera, lebih kurang saya rasa dekat belah-belah tahun dulu. Saya menyebut interview itu sepatutnya kekayaan Arab itu dilaburkan di negeri-negeri sahabat, negeri orang Islam, negeri-negeri yang dulu. Manfaatkan kepakaran. Ada negeri yang ada kepakaran, ada negeri yang ada tenaga manusia, negeri yang ada modal, ada negeri yang ada hasil bumi. Eropah ada hasil bumi apa? Ini mereka salah. Sepatutnya mereka labur di negeri termasuk Malaysia dan Indonesia. Bahkan pasaran Malaysia dan Indonesia ini saja 300 juta. 3 juta umat Islam. China yang begitu bergantung pasaran dia sendiri.
Kalau antarabangsa jadi masalah, kita boleh dengan persoalan kita sendiri. Ini sebab itu keutamaan dalam hubungan antarabangsa ini mesti negara jiran, negara sahabat, negara Islam itu mesti diutamakan. Ya. Tuan Guru, pas puas hati dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Alhamdulillah, puas hati. Dari segi dari segi yang pas puas hati tu? Saya melihat beliau seorang yang tidak gopoh dalam membuat keputusan. Yang tidak emosional bila ada attack pada dia. Dan beliau lebih melaksana, menjawab dengan pelaksanaan daripada bercakap. Ini satu perkara yang menarik. Ya. Dan harapan Tuan Guru pada Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional, apa harapan? Sebab kita sudah membuat satu keputusan bahawa Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri. Untuk pilihan raya ke-15. Ini calon kita. Kita dah tetap. UMNO, PAS, parti lain bersetuju. Dalam perjumpaan kita bersetuju. Ini satu asas yang sangat penting. Melihat kepada kaji selit ini buat. Hidik bahawa respon kepada Tan Sri ini sangat positif. Dan sebab itu kita terima. Sebagai calon kita untuk pilihan 15. Yang kedua, memastikan pertandingan dua penjuru. Ini sudah kita buat satu keputusan. Ada hal-hal yang lain tu sampaikan saja. Tunggu satu soalan terakhir, saya terlupa soalan ni. Sebelum ni ada desas-desus mengatakan kalau bertanding ni PRU ke-15 ni nak bagi kerusi DUN je pada PAS, Parlimen ni kepada Barisan Nasional. Tuan Guru, pandangan Tuan Guru macam mana? Bila sebut kerajaan campuran, negeri dan pusat, dah tentulah di pusat mesti ada, bukan negeri-negeri saja. Jadi melibatkan semua parti lah. Akan lihat kewajaran negeri dan kewajaran pusat. Ya. Yalah, walaupun Tan Sri Muhyiddin itu datang daripada parti yang kecil. Yang bilangan dari kursi dia sekarang ni kecil kan. Masih lagi nak diangkat sebagai Perdana Menteri untuk. Saya rasa yang penting ialah penerimaan rakyat terhadap tokoh. Ini sangat penting. Kalau parti besar, tokoh rakyat tak terima, tak ada makna. Yang penting ialah perlu pada seorang. Bahkan saya pernah mencadangkan daripada kerajaan teknokrat. Tapi oleh perlembagaan kita mesti dipilih daripada yang tadi pilihan raya. Itulah. Jadi bercakap pasal Tan Sri Muhyiddin, sikit sangat lagi Tuan Guru. Bercakap pasal Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, Tuan Mahathir sendiri yang sebelum ni kuda Trojan, dia pula cuba nak rosakkan senario tu. Apa sebenarnya percaturan di sebalik ni? Dia timbulkan macam saya kata kena baca terbalik tu ni. Kena baca terbalik. Hentam tak semestinya. Tak semestinya. Sebab saya nampak macam sekarang ni, macam Tuan Mahathir, tiba dia pusing, so Syafiq Afdal jadi. Ya, macam orang sepak bola. Ada pemain bola kadang-kadang dia mula pergi melencong. Itu ada. Ya. Politik Tuan Mahathir. Ya. Itu ada Tuan Guru, terima kasih banyak bersama Malaysia. Banyak yang menarik kita berkongsi. Allah.